So bila dah berhenti tu saya tengok belakang, kereta tu hilang. Kereta tu tak ada. Tak ada, babe. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan kongsikan cerita. Saya akan sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal ni, yang perjalanan saya dengan isteri merentasi 14 buah negara yang melalui Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi. Sebanyak 14 buah negara. InsyaAllah dalam episod Ustazah Basikal bersiri. Okey, baru episod yang ke-23 dan belum lagi keluar daripada Malaysia. So, panjang lagi kita punya perjalanan. Dan insyaAllah siapa yang belum subscribe, please subscribe sebab saya nak cerita, saya nak kongsikan kisah-kisah yang magic, kisah-kisah yang luar biasa yang berlaku di sepanjang perjalanan kami daripada Malaysia sampai ke Mekah. Banyak gila Allah tunjukkan kekuasaan dia, banyak gila rezeki yang Allah bagi waktu kami travel, sebab kami hanya bermula dengan 1,900 dan macam mana kami boleh sampai ke Mekah melalui 14 buah negara, 1 tahun 3 bulan dengan izin Allah SWT. So stay tune insyaAllah. Dan sebelum tu, saya ada sedikit berita gembira untuk anda, dan saya nak remind pada siapa yang nak join meet and greet pada 18 hari bulan, iaitu hari Jumaat. Dan insyaAllah saya akan berada di Ampang. So you all datang percuma je, you all bawa lah makanan you all sendiri. Kita buat macam potluck dan kita makan sama-sama, kita sembang daripada pukul 8 sampai pukul 11 ataupun sampai lebam lah. So masa tu you all nak tanya macam-macam, you all boleh tanya insyaAllah. Dan saya tak pasti lagi bila saya akan buat meet and greet lagi lah. Okay, insyaAllah. So slot dah tak banyak, mungkin tinggal lagi 10 slot. Untuk siapa yang nak join, bawalah pasangan ataupun anak beranak mana yang nak tanya soalan dan nak dengar cerita kami kan. You all boleh dapat cerita yang eksklusif. Tak payah tunggu sampai episod-episod ni, you all just tanya je. Nak cerita dekat Pakistan ke, dekat Iran ke, dekat Afghanistan ke, Uzbekistan, tanya je. Alright. So tanpa lengahkan masa lagi, jom kita teruskan cerita. So sebelum ni kami bertolak daripada Kuala Kangsar. So siapa yang belum tengok lagi video yang lepas, boleh tengok dekat sini. Dan waktu tu kami disambut, diselebrate dekat Kuala Kangsar dengan batu hampa. Macam kami adalah VVIP lah. So kami rasa macam sangat dihargai. Walaupun pada peringkat awal kami rasa sangat susah nak mulakan travel ni, macam-macam ujian, dengan duit tak ada, dengan tak banyak sokongan daripada orang lain. Tapi bila waktu dah mula travel tu, masa itulah Allah tunjukkan kuasa dia. Allah mudahkan perjalanan dia selepas kami mula bertolak. Dan Alhamdulillah daripada KL sampai ke Kuala Kangsar, kami tak pernah lagi tidur hotel. Semuanya kami tidur dekat, ada orang jemput, lepas tu ada orang belanja makan. So kami tak banyak sangat keluarkan duit. So saya rasa saya tak keluarkan duit langsung. Dan waktu tu kami daripada Kuala Kangsar, kami dijemput ke Taiping lah. Dan waktu tu kawan saya daripada Facebook, dia ajak minum lah dekat Taiping tu. Kalau dah sampai, Roger je, dia akan beritahu lah kat mana tempat untuk dia nak ajak minum tu. Dan saya cakap okey, tapi masalahnya kami tak tahu kami sampai pukul berapa. Boleh jadi tengah-tengah jalan tu kami mungkin penat, kami rehat sekejap. Dan tayar kalau pancit pun kami nak kena perbetulkan. So banyak faktor-faktor yang menyebabkan mungkin kami akan sampai lambat lah. Dan dia kata tak apa, tak ada masalah, dia akan tunggu. So waktu kami nak ke arah Taiping tu, kami singgah lah kat masjid dulu. Waktu tu dah maghrib. Waktu tu dah maghrib, kami solat maghrib dengan isyak sekali. Dan bila dah keluar daripada masjid tu, of course lah dah gelap lah kan. So waktu tu kami nak teruskan kayuhan sebab kami dah janji nak jumpa pada pukul 10 malam tu. Dan waktu tu kami pun dah agak penat, tapi sebab nak meraihkan tu, kami kayuhkan juga. So kami sampai kat satu jalan sebatannya. Kami tak ikut highway tau, kami ikut jalan kampung. So kami ikut jalan dalam. Dekat jalan tu nama dia Jalan Bukit Berapit, yang sebenarnya ramai orang cakap jalan tu keras lah. Saya tak tahu sekeras mana jalan tu. Dan waktu tu saya tak tahu pun jalan tu adalah Jalan Bukit Berapit dan jalan tu keras. Dan kami pun bila nak start kayuh je, waktu tu dah isyak, masa tu azan lah. Masa kayuh je ada satu kereta tiba-tiba dia berhenti depan kami. Dia berhenti depan kami dan dia buka pintu dan dia keluar. Dia tanya, you all yang nak pergi ke Mekah tu Saya cakap, nak pergi ke Mekah. Dia nampak kami dalam TV lah. Waktu kami mula flag off tu dia nampak. So dia berhenti untuk dia tegur lah. Dia kata kat depan tu jalan tu gelap.
Ada 3 kilo jalan bukit dan tak ada lampu, dia kata gelap. So tak apa, you all kayuh je ke depan dan saya escort belakang dan dia terus masuk ke kereta. Saya tak sempat nak salam dia, saya tak sempat nak tanya nama dia siapa, dan dia terus suruh kami kayuh. So kami pun kayuh lah. Waktu kami kayuh tu, basikal rasa macam berat gila. Kami dua-dua rasalah, saya nampak Adila slow, saya pun slow, macam berat dia lain macam lain macam. Dan kami pernah lalu bukit, dan bukit tu tak adalah curam sangat, tapi dia punya berat tu macam curam sangat. Kami tak boleh kayuh kat belah kanan tau, sebab kat belah kanan tu dia terus ke longkang, dia tak ada jalan lebih untuk nak kayuh. So kami kayuh dekat belah kiri yang dekat di antara dua jalan. Dua jalan tu kami kayuh kat tengah-tengah tu, ada divider lah. So kami kayuh dekat betul-betul sebelah divider tu, sebab ada ruang sikit je. Dan bila kayuh memang layan je lah berat tu kan. Layan berat. Tiba-tiba Adilah berhenti kat depan. Saya macam nak terlanggar belakang basikal Adilah, dan saya tanya, "Yang, kenapa berhenti tengah-tengah jalan ni? Bahaya ni." Dan dia kata haus nak minum. Selalunya kalau dia minum, kayuh-kayuh boleh sambil minum, tapi dia memang dah penat. Dia memang penat. Dia kata basikal dia berat, so dia berhenti, dia minum. Dan saya okey lah minum. Saya cakap, "Yang, tak boleh lama-lama ni kat sini, sebab ada kereta belakang kita yang tengah escort, dan ada kereta yang tunggu kat belakang dia tu. So kita kena kayuh." Dan dia minum. Lepas tu dia tanya, "Bang, ada air lagi tak?" Dia haus lagi. Masa tu air saya pun dah habis. Dan saya cakap, "Okey lah, nanti sampai dekat kedai nanti kita cari air." Dan dia pun teruskan kayuhan. Punyalah bersungguh-sungguh nak panjat bukit tu, tapi memang berat dia memang luar biasa. Bila dah sampai ke puncak, kami turun lah. Dah turun tu dah happy lah. Biasalah kalau naik basikal ni, nak turun tu nikmat dia lain macam. So kami layan turun sampai kat bawah tu. Saya cakap, yang berhenti jap, abang nak ucap terima kasih lah pada brother yang escort ni kan. So bila dah berhenti tu, saya tengok belakang, kereta tu hilang. Kereta tu tak ada. Tak ada, babe. Dan saya tanya Adilah, "Yang, nampak tak kereta yang escort kita tadi?" Tahu Adilah cakap apa? "Bang, lapar bang, jom kita cari makan." Saya dah macam, kita tengah duk risau, kita macam seram tau. Ada kereta yang escort kita dan tiba-tiba hilang. Sebab apa saya cakap dia hilang? Kalau dia potong kami akan perasan tau. Sebab jalan dia one way, dia bukan two way, jalan dia one way. So dia hanya boleh ke depan, dia tak boleh pergi ke belakang. Saya rasa terkejut sebab biasanya kalau orang escort kami, dia akan bila nak belah tu dia akan horn. Ataupun dia belah tu kami akan perasan. Tapi ini langsung tak perasan. Dan kami turun bukit tu memang langsung tak perasan kereta dia lalu kat sebelah kami. So waktu tu dah rasa meremang lah bulu roma kan. Tapi Adilah dia tak rasa, dia fikir dia punya lapar dia. Dan saya cakap, "Okey lah, kita cari kedai makan jap." Dan kami pun singgahlah satu kedai. Dan kami singgah kedai tu, waktu tu jalan dah terang lah. Masa tu dah tak jalan gelap, ada jalan terang. So saya yakinlah itu kedai yang betul. Dan waktu tu kami order kuih tiaw goreng. Saya order satu piring je, sebab waktu tu Adilah je lapar, saya tak lapar pun. Dan saya makan sikit-sikit lah, kongsi sikit-sikit lah. Dan bila dah habis makan, saya cakap dengan Adilah, kita kena sambung kayuh untuk ke Taiping ni, sebab ada orang dah tunggu. Sepatutnya kami makan dengan Abang Syam ni, dengan geng-geng dia. Tapi waktu tu Adilah dah lapar sangat, so kami makan dulu. So kami pun teruskan kayuhan sampai ke Taiping. So bila dah sampai ke sana, dekat satu restoran, saya dah lupa nama restoran tu, dan Abang Syam dah tunggulah dengan geng-geng dia. Radio Amatur Taiping masa tu tengah tunggu, dan dia ajak makan lah. Dan saya cakap saya dah makan, dan kami minta maaf lah sebab kami lambat, sebab kami lalui satu bukit. Dan Abang Syam tanya, "Korang lalu bukit mana?" Saya cakap lah, "Lalu bukit Berapit." Abang Syam dah tengok kawan-kawan dia dah tengok sama sini. Dia kata, "Kau tahu tak jalan tu keras?" Saya cakap, "Keras macam mana kan?" Lepas tu dia orang senyap. Dia kata, "Okey, korang nak makan apa?" Saya cakap, saya dah makan lah, dah makan. Dan dia kata, "Malam ni korang nak tidur mana?" Saya cakap, Adilah punya saudara, Kang Yahya dengan Kak Tek dah jemput untuk nak tidur kat rumah dia. So dah ada tempat tidur lah malam ni. Dan Abang Syam kata, "Okey, kalau tak ada tempat tidur, dia nak offer tempat tidur lah. Kalau dah ada, okey lah." So kami pun makan dan kami kongsi story, bercerita dengan diorang. Sampailah rasanya dalam pukul 11, nak kat pukul 12 lah macam tu, dah sembang. Abang Syam escort kami pergi ke rumah Kang Yahya lah, dalam 5 kilo tak silap masa tu. Dan bila dah sampai rumah Kang Yahya malam tu, Abang Syam tanya, "Esok ada program apa?" Saya cakap, "Tak ada apa program, kita orang fleksibel dan sangat kaya dengan masa." Dan dia kata, "Okey lah, kalau macam tu, esok abang ambil
dan kita sarapan sama-sama dan abang bawa pusing-pusing typing. Dan saya kata okeylah, tak ada masalah. So kami pun tidur dekat rumah Kang Yahya masa tu dengan Kak Tik, dan waktu tu pun dah lewat dan kami terus tidur lah. Keesokan paginya Abang Syam datang lah. Abang Syam datang dan dia ajak kami keluar dan kami sarapan roti bakar telur goyang. Mungkin banyak famous kot dekat Perak ni, roti bakar telur goyang untuk sarapan. So saya makan telur tu dan makan telur lagi. Dan Abang Syam bawa kami pusing-pusing typing. Dan ditunjuklah tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang pelancongan dekat typing tu. Sebelum Zuhur, dia hantar kami balik ke rumah Kang Yahya lah. Kang Yahya dengan Kak Tik masa tu kerja. Dan bila kami sampai situ, saya sajalah nak interview Abang Syam ni. Sebab saya jumpa siapa-siapa, saya akan cuba untuk interview lah, nak minta pendapat tentang berkenaan dengan terorisme yang berlaku dalam dunia. Apa pendapat dia orang? Saya nak tahu apa pandangan abang dengan perkataan jihad itu sendiri. Dari segi jihad kita dari segi aspek ganas ni atau macam mana? Maksud jihad lah, orang kata jihad ni ada kaitan dengan keganasan. Tak. Pada saya jihad banyak kategori kita boleh bagikan, tapi apa yang kita nampak sekarang ni jihad memperjuangkan dari segi keganasan tu bukan agama Islam. Islam tak mengajar keganasan kan, tapi pandangan orang tu menyatakan Islam itu sebenarnya ganas. Tak, sebenarnya tak. Jihad tu perjuangan kita sebenarnya macam apa yang kita buat ni, jihad kan. Kita bawa apa ni, kata kalau tuju kita nak mentabatkan agama kita sendiri, dan kita bagi orang tahu tentang Islam. Katakan dari segi keganasan itu terpulang pada orang yang menerima kita, persepsi orang tu masing-masing. So ada sikit ucapan untuk kami. Okey, saya ambil kesempatan ini ucapkan selamat berjaya kepada anak dan isteri. Saya doakan semoga perjalanan sentiasa dilindungi oleh Allah lah. Semoga selamat sampai, tak kira lah bila masa pun, asalkan yang penting selamat lah. Semoga tercapai segala impian tu. Kami sentiasa berdoa semoga sentiasa dilindungi Allah. Okay, sama. Dan terima kasih diucapkan kepada Abang Syam. Dan malam tu Kang Yahya ajak kami makan malam dekat Doli Kuih Tiaw Goreng. Dia kata dekat situ itu tempat yang famous lah, orang selalu pergi untuk makan. Sedap jugalah. Dan Kang Yahya tanya esok nak pergi ke mana, apa destinasi seterusnya, dan saya cakap kami nak ke Sungai Buaya dan kami ada invitation daripada perkampungan Ikhwan dekat Sungai Buaya tu lah, yang sebenarnya daripada Batu Hampar dia dah beritahu yang kami on the way ke sana, dan mereka yang dealkan untuk kami ke sana. Dan malam tu kami pusing lagi typing dengan Kang Yahya lah, dengan Kak Tik lah. Keesokan harinya kami pun sambunglah kayuhan kami, dan waktu tu beg saya pun dah koyak, dan waktu tu Adilah jahitkan beg. Belum keluar Malaysia lagi beg dah koyak dah. Kami pun sambunglah kayuhan kami ke arah Sungai Buaya. Dan waktu tu kami dijemput juga untuk singgah ke Sungai Buaya. Dan waktu tu dalam Facebook, sahabat saya lah dalam Facebook, Tuan Bahar, dia ajak tidur dekat rumah dia. Waktu tu dekat Gua Perahu. Kami pun setujulah. Tapi kami cakap kami nak kena pergi ke Sungai Buaya dulu sebab dia dah invite dulu. Tapi dia tak ajak tidur. Dia invite dulu dan kami kena pergi sana, dan barulah kami akan pergi ke rumah Tuan Bahar lah. So waktu kami kayuh tu, ada satu kereta, sepasang suami isteri dia berhenti tau. Waktu tengah kayuh dia berhenti dan dia kata, korang yang nak pergi ke Mekah tu kan? Oh, ini ya orang yang keberapa dah ni yang tegur kami nak pergi ke Mekah. So maksudnya kami masuk TV tu tak sia-sia lah, ramai yang tahulah kan. Dan dia pun nak minta bergambar. So kami pun bergambar lah. Rasa macam artis-artis macam tu kan. Sebelum dia bergerak, sebelum dia tolak tu, dia hulurkan duit. Saya cakap, ni duit untuk apa? Dia kata, you all nak pergi Mekah, dia pun nak tumpang pahala. Dia bagi duit. Masa tu dia bagi 2 helai RM50. Terima kasih lah. Saya tak kenal siapa pasangan suami isteri ni. Tapi kalau you all kenal, please tag dan komen kat bawah tu, yang saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dia. Okay? Dan kami pun sambung kayuhan sampai Masjid Hijau Parit Bunta untuk solat Zuhur dengan solat Asar lah, jamak terus. Lepas habis solat kami lepak lah sekejap kan, sebab waktu tu panas. Kami lepak dekat bangku kat situ lah, dekat bawah bumbung.
Dan pengurusi majlis dia datang jumpa dengan kami, sembang-sembang. Dia tanya daripada mana, nak ke mana. Saya cakap lah nak pergi ke Mekah. So dia macam okey nak pergi ke Mekah. Dia terkejut lah. Dan saya pun interview dia tiba-tiba kan. Kita pula yang interview dia kan. Nak tanya juga pasal Islamofobia, tentang terorisme, dan dia bagikan sedikit pandangan dia lah. Kami dalam perjalanan misi, kami ada misi dan kami ada nak minta pandangan daripada siapa-siapalah yang kami jumpa mengenai sekarang ni kita tengok keganasan di serata dunia. Pengganas sana sini kan yang kita dengar kan. Apa pandangan Haji mengenai isu jihad? Apa maksud dengan jihad? Orang selalu kaitkan jihad ni dengan keganasan. Apa maksud jihad yang sebenar? Kalau sebenarnya jihad ni tak ada lah keganasan. Bukan keganasan. Bukan keganasan kan. Jihad ni kalau kita macam nampak ni nak mengembara ni mungkin satu jihad lah. Tapi dah macam jangan sembahyang apa tu tak boleh tinggal lah kan. Betul. Itu baru tentu jihad. Betul lah. Betul. Okey, terima kasih. Bila dah habis interview tu, dia keluarkan duit daripada poket dia. Rasa tu dalam 4 ke 5 ringgit. Singgit dia bagi. Masa tu dia bagi duit. Dan dia kata ini je yang dia bawa kan, duit dalam poket dia hulur pada kami. Dan kawan dia waktu tu kat situ pun ada juga pun keluarkan duit hulur pada kami. So hari tu saja kami dah dapat almost 100 ringgit. Tanpa kami bekerja, tanpa kami buat apa-apa, Allah bagi macam tu je. Ni yang saya nak ceritakan magic apa yang berlaku di sepanjang perjalanan waktu kami mula-mula bertolak. Masa mula kami nak bertolak tu memang sangat banyak ujian yang Allah bagi, tapi bila once dah bertolak, waktu tu Allah tunjukkan kuasa dia. Waktu tu lah magic berlaku. Waktu tu lah Allah bagi rezeki melimpah ruah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. So kami pun teruskan kayuhan nak ke Sungai Buaya. Dan waktu tu kami sesat. Kami tak jumpa jalan tau. Kami dah masuk kampung, keluar kampung, masuk bandar, keluar bandar. Tak jumpa juga Sungai Buaya tu. Dan you all faham lah, kalau sesat naik kereta boleh dimaafkan lagi. Tapi kalau sesat naik basikal, hanya Allah je lah yang tahu macam mana azab dan siksanya. Okay. Dan waktu tu saya call lah wakil Sungai Buaya tu, tolonglah invite kami. Kami dah penat dah nak cari tak jumpa-jumpa ni kan. Dan dia pun okey lah, dia kata tunggu kejap. Dan kami pun tunggulah dekat satu kedai makan ni. Dan waktu tu ada kedai buah kat sebelah dia. Dan kami belilah buah untuk buah tangan untuk nak berikan kepada tuan rumah. Macam tu lah. Dalam masa berapa minit? Dalam 20 minit barulah dia sampai. Kami rupa-rupanya nak masuk ke Sungai Buaya tu kena lalu ladang kelapa sawit, kena lalu kampung. Memang masuk ke dalam lah. Dan kami pun kayu masuk ke dalam, ikut kereta dia. Dan ini kejutan yang kedua. Kami disambut lagi dengan kompang. Rasa macam kahwin lagi sekali, babe. Assalamualaikum. Tangan busuk. Tangan berpeluh. So bila kami dah masuk, kami dah bersalaman semua. Dan dia ajak kami pergi ke dia punya musalla lah. Dan waktu tu dia dah sediakan makanan juga. Dia dah sediakan makanan. Dan kami pun masuk lah. Dan kami pun berilah buah tangan yang kami beli tadi. Rupa-rupanya mereka dah ready. Budak-budak ni dah ready nak buat persembahan. This is the second time persembahan yang kami experience lah. Kami rasa macam VIP yang diberikan entertainment yang 5 star. Bermurah, bermurah, bermurah.
Lepas tu dia kata, jomlah tidur kat sini kan. Saya cakap tak boleh, kami tak boleh tidur kat sini sebab kami dah berjanji dengan Tuan Baha untuk nak tidur kat rumah dia malam ni. So dia kata okey lah kalau macam tu. Dan bila dah habis tu, kami pun bergambar. Sekejap je, kami singgah kat situ sekejap je. Kami bergambar dan dia hantarkan kami ke Tuan Baha lah. Tuan Baha ni, dia datang dengan 4x4 dengan tim dia. Dalam 4-5 orang naik basikal dekat atas 4x4 dan jumpa kami lah. Dan waktu tu dia ajak kayuh sekali terus pergi ke Gua Perahu lah. So kami pun sambung kayuh sampai ke Gua Perahu dekat rumah Tuan Baha lah waktu tu. Dan insyaAllah saya akan sambung cerita pada episod yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekejap, pada you all tinggal lagi 10 slot. You all nak join hari Jumaat ni dekat Ampang. Masuk adalah percuma. So you all boleh klik dekat link. Dan saya nak minta you all, kalau you all nak komen apa-apa kat bawah, mungkin untuk penambahbaikan saya punya video, please komen kat bawah, respon lah, bagi emoji pun tak apa. Okay, dekat bawah insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jap, korang ada lagi kan? Okay, sekejap, korang nampak butang kat sebelah ni? Okay, apa kata korang klik sekarang? Kita klik sama-sama. 3, 2, 1. Boom. Tahniah, anda telah membuat satu keputusan yang sangat tepat dalam hidup anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.